Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Jadi hari ini kita akan lihat soalan unjuran ortografik tingkatan 4. Unjuran ortografik tingkatan 4. Jadi di hadapan cikgu ni dah ada soalan daripada soalan 8 daripada modul local publication. Okey, terima kasih pada dia. Kerana mudahkan urusan cikgu-cikgu semua dengan latihan yang telah siap ada ni. Jadi kita nak cuba selesaikan soalan 8, yang mana untuk soalan ini kita telah sebenarnya ikut modul tu kita dah mula melukis secara lengkap sebagaimana soalan yang ada dalam apa yang ditanya dalam SPM. Jadi untuk soalan yang ini permulaan kita cuma melihat gambar rajah yang solid, bongkah yang solid. Cuma tidak ada lengkungan pada bongkah ini. Kalau dalam SPM dia ada lengkungan. Nanti dalam latihan-latihan seterusnya ada lengkungan yang diberikan. Jadi untuk di sini tidak ada lengkungan. Jadi kita baca soalan. Rajah 6 menunjukkan pandangan hadapan bagi objek A. Ini rajah 6, pandangan hadapan bagi objek A. Lukis pandangan atas. So kita kena take note lah. Dia suruh lukis apa? Pandangan atas dan sisi kanan bagi objek itu. Atas bermakna dan sisi kanan. Belah kanan. Okey, kat sini kiri, belah kanan. Objek itu. Tunjukkan garisan unjuran. Okey, dalam soalan ortografik, kita kena tengok soalan, kena baca soalan apa yang diberi. So dalam kes yang ini diberi ialah pandangan hadapan. Yang diberi pada awak sini ialah pandangan hadapan. Dia naklah pandangan atas, so pandang dari atas kita nak cari. Dan juga kita nak tengok pandangan sisi kanan. Yang diberi ialah pandangan hadapan. Okey, pandangan daripada hadapan telah diberi di sini. Okey, jadi pandangan atas dan pandangan sisi kanan disuruh cari. Jadi ingat, dalam soalan ortografik, pandangan atas dan pandangan hadapan dia mesti duduk bersama, atas bawah. Pandangan atas, pandangan hadapan mesti duduk atas bawah. Jadi kalau dia nak cari sisi kanan, bermakna ini adalah pandangan sisi. Okey, pandangan sisi kanan. Jadi yang ini yang kita nak cari, yang ini kita nak cari. Jadi macam biasa kita akan buat kita punya paksi utama ortografik. Dan kita akan lukis sudut 45 darjah. Ini telah diberi. Ini dah ada. Jadi, yang ini kena cari, yang ini kena cari. Jadi, kita nak apply di sini. Dan, bila kita nak apply, cikgu akan gunakan banyak kepada kaedah permukaan. Kita mencari permukaan. Okey, permukaan yang berkaitan. Dan, sekali-sekala baru kita cari titik. Base kepada titik. Okey, titik. Okey, kita cuba lukis. Kita cuba buat. Sebelum tu, bila kita nak lukis, apa yang penting kat sini ialah kita nak lukis, kita kena bina paksi utama ortografik. Ada banyak cara membina paksi utama ortografik. Okey. Sekarang cikgu nak buat lukis paksi utama ortografik. Cikgu buat yang biasalah, yang biasa dibuat oleh cikgu-cikgu dulu-dulu, kan? Okey, kita akan bahagikan, kita buat paksi utama ortografik. Okay, biasanya untuk paksi utama ortografik cikgu biasa gelapkan sikit sebab takut terkeliru dengan garisan unjuran. Okey, paksi utama ortografik cikgu gelapkan sikit. Dia bukan objek, tapi kita gelapkan sikit untuk nak lihat perbezaan dia. Okey. Cikgu lukis siap-siap sudut 45 darjah. Pakai sudut 45 darjah. Okey. Jadi kat sini apa yang cikgu nak lukis? Cikgu nak lukis pandangan sisi kanan dulu. Pandangan atas pun boleh lukis dulu, pandangan sisi kanan pun boleh. Tapi untuk kat sini cikgu nak lukis pandangan sisi kanan. Okey, dalam klip cikgu sebelum ni, asas dia kita kena tahu bahawa maklumat yang ada pada pandangan hadapan, cuma maklumat yang ada ialah maklumat kelebaran dan maklumat ketinggian. Pada pandangan hadapan, kelebaran dan ketinggian. So ketinggian kita akan bawa. Kita akan bawa maklumat ketinggian ada di sini. Maklumat kedalaman yang tak ada di sini. Kedalaman
Maklumat ketinggian kita akan bawa. Pada pandangan atas, apa yang kita ada cuma maklumat kedalaman, kelebaran. Maknanya kelebaran ni naik atas dan maklumat kedalaman. So, maklumat kedalaman di sini bila kita jumpa 45 darjah kita akan tarik. Itulah maklumat kedalaman. Okey, kita apply untuk lihat kedalaman dia. Nak lihat pandangan sisi kanan di sini. Jadi pandangan sisi kanan, maklumat ketinggian kita bawa semua. Kita bawa semua maklumat. Kita bawa. So, cikgu bawa dulu. Okey, kita bawa. Dan kita bawa. Bila kita bawa maklumat bagi setiap butiran yang ada pada pandangan hadapan, ni pandangan hadapan. Setiap butiran yang ada pada pandangan hadapan kita bawa. Dan kita nak cari maklumat kedalaman. Kedalaman, okey. Pada lukisan, bila diberi kelebaran dan ketinggian pada pandangan hadapan, so maklumat kelebaran dia dah beri tau. Maklumat ketinggian pun dia dah beri. Yang tak ada ialah maklumat kedalaman. So bila tak ada maklumat kedalaman, maknanya kena tengoklah pada gambar rajah objek. Jadi kat sini objek dia telah diberi maklumat kedalaman. Nampak 30 mm. 30 mm ialah kedalaman ni. Ini merupakan kedalaman. Atau kalau kita lihat kat sini, satu objek, macam mana nak tengok maklumat kedalaman cikgu? Okey, saya lakarkan je lah ya. Okey, ini maklumat kelebaran. Ini maklumat kelebaran. Ini maklumat kedalaman. Cikgu ulang balik. Dan yang ini ialah maklumat apa? Maklumat ketinggian. So, pada pandangan hadapan, pasti perhatikan bahawa kelebaran ada dan ketinggian dia ada. Kelebaran dan ketinggian. Okey, so maklumat kedalaman tak ada pada objek, pada gambar rajah. Kedalaman tak ada. Bila kedalaman tak ada, diberi pada contoh objek A ni. Dia dah bagilah 30 mm. So, daripada 30 mm sampai kat legging ni 30 mm. So, yang belakang ni 35 mm. Jadi, 30 campur 35, maknanya total semua bagi kedalaman ialah 65 mm. Total dia ialah 30 dan 35 ialah 65 mm. Jadi cukup padam sekejap. Jadi 65 mm. Jadi kita nak ukur keseluruhan dia. Jadi sebelum tu kita letak dulu permulaan lukisan kita. Lebih kurang jarak kurang sama dengan sini. Kita ambil jarak yang lebih kurang sama baru lukisan kita cantik. Okey. Kita garis atas. Okey. Daripada bucu sini, katakan titik sini bucu ni, titik A di sini hujung. Bila pandangan sisi kanan, sini A paling hujung. Jadi total 30 campur 35, 65. Jadi jumlah semua ialah 65. Kena ukurlah 65. Membentuk keseluruhan objek bagi pandangan sisi kanan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 65. So 65. Jadi ini keseluruhan bagi kedalaman dia. Okey, kedalaman keseluruhan. Jadi ialah 30 dan 35 65 mm. Betul ke 65 cikgu? Kita double check. Kita mula-mula lukis ni kena double check. Okey, betul. Tengok cikgu ukur daripada tepi sini Tengok sini mula di sini, bukan mula di tengah paksi. Ini paksi utama fotografi, bukan mula di situ Okey. 30 35 65. Okey. Jadi baru kita lihat kepada yang kita lihat tadi. Dengan melihat permukaan, kita cuba cari berdasarkan permukaan. Bila pandang daripada sisi kanan, permukaan yang ada, kita tandalah ini permukaan A, kita ada permukaan B, kita ada permukaan C, dan di balik sana ialah permukaan D. Satu tiap tegak ni. Ni semua ni, permukaan D yang terlindung ni. Jadi bila pandang sisi kanan, yang wujud A, B, C dan D. Jadi kena carilah A, B, C dan D. Okey? Jadi kena tengok. Kita ada 30. Kemudian B, berapa ukuran? Dan belakang ni 15. So kat sini, kalau 35, ini 15. 35 tolak 15 bermakna 20. 35 tolak 15 20. Bermakna kat sini ialah berapa mm? Sini 20 mm. Jadi 30, 20 dan 15. So kat situ ada 3 sempadan. Okay, 30, 20 dan 15. 20 dan 15 ialah 35. Okey, kita ukur siap-siap. Kita nak bina ni permukaan ni. Nak cari permukaan satu persatu.
0, 1, 2, 3. 30. 1, 2, 20 dan akhirnya ialah 15. Kuat punya motor tu, dengar ke? Okey. So, kita garis. Sentuh dulu sebab kita nak bawa maklumat ni pergi ke pindah pada pandangan atas. Jadi, di sini, ini titik A kita. Titik A. Jadi, A 30, 20 dan 15. 30, 20 dan 15. Baik, so sekarang kita nak mencari permukaan A. Kita terus cari permukaan A. Mana permukaan A, cikgu? Permukaan A, okey, berada di sini sampai di sini. 30 mm, so kat sini. Okey, dapat. Katakan sini titik B. Pada pandangan sisi kanan, B, titik C yang kat depan ni adalah titik yang sama. So, ini B lah. Dia duduk kat sini. Okey. Ketinggian dia, cikgu, mana? Ketinggian dia. Nak cari permukaan A. Ketinggian dia yang mana? Kalau kita rujuk pada pandangan hadapan, so ini 3 segi, petak 3 segi. So, ketinggian dia di sinilah. Ketinggian dia di sini. Jadi, bila ketinggian dia di sini, kita bawa tarik maklumat dia, dia di atas B, A, B, C. Kat sini titik D. So, mana D, cikgu? D di sini. Nampak tak? D di situ. Jadi, kita tahu bahawa permukaan A ialah segitiga. Kita pun objekkan. Sebab pada pandangan sisi kanan itu yang kita nampak. Mana pensel OH semua ni? Okey, cari pensel HB. Okey, cikgu hitamkan. Hitam sangat cikgu ni ya pensilnya. Tak apalah. Sekurang-kurangnya dalam ni awak nampak jelas. Ini ialah permukaan apa ni? Ini ialah permukaan A awak. Sekarang saya cari berdasarkan permukaan. Seterusnya cikgu, permukaan B cikgu nampak? Mana B cikgu? B kat depan. So B petak 20 mm, 20 mm pada kedalaman dan ketinggian dia ni, ketinggian dia. Okey, sini ialah B. Jadi senang aja awak hitam dan awak boleh hitamkan. Okey, cikgu nak lajukan ya. Supaya awak dapat dia punya tune dia tu. Okey, ini ialah permukaan B. Cikgu, mana C cikgu? C terus naik atas sampai ke puncak. Nampak tak? Ini dataran puncak. So, ini adalah dataran puncak pada pandangan hadapan. Ini dataran puncak. So, C, permukaan C daripada atas B ni, bila pandang ni, B dan C, dua permukaan yang berbeza. Ada satu dataran. Tetapi bila pandang daripada sisi kanan, B dan C ni, kita cuma, bila pandang straight, B dan C ni, kita cuma nampak satu petak, ada sempadan, satu petak yang lain. Itu saja. So, mana puncak C awak? Okey, ni permukaan dia. C kat sini atas. Tarik di sini dan di sini. Ni kena hadam lah. Kalau tak hadam, dia kena guna kaedah mencari titik. Okey. Ni tak susah sangat kan? Senang kan? Okey. Ini C awak. Okey, mana D cikgu? D daripada atas terus ke bawah. Terus ke bawah. So, lebihan itu D sampai atas sampai ke bawah. Maknanya ini penghujung kita punya lah 15 mm. Nampak tak 15 mm? Penghujung dia. Okey, ini titik. Ini permukaan D awak. Okey, siap. Okey, siap untuk permukaan D awak. Okey, jadi dah siap kan? So sekarang kita nak cari permukaan pandangan atas. Pandangan atas, ingat, bila pandangan atas kita telah lukis kelebaran, ketinggian, kedalaman, semua maklumat ini kita bawa. Tak perlu ukur dah di sini. Di sini tak perlu ukur. Sebab kedalaman saja kita ukur tadi. Jadi maklumat ni cuma bawa. Maklumat kelebaran ni kita bawa naik atas, maklumat kedalaman kita bawa dan sentuh kita tarik. Jadi ortografik ini ialah macam mana kita nak melukis tiga pandangan yang berbeza dengan membawa maklumat-maklumat setiap satu berkaitan antara satu sama lain. Okey, tengok sana cikgu nak buat. Bila pandangan dari atas, kita confirm dulu permukaan apa yang kita nampak bila pandang dari atas. Bila pandang dari atas objek ini, pandangan dari atas ABCD, kita ada permukaan E, hujung sikit permukaan E, permukaan F dan permukaan G. E, F, G. E, F, G daripada atas. Yang lain tak nampak So, kita nak cari dulu. Kita bawa dulu maklumat, lepas itu baru kita cari permukaan dia. Itu kaedah yang mudah. Okey, bawa pindah maklumat ni naik atas. Jangan hitam jangan hitamkan. Okey, maklumat ni semua ada butiran yang akan dibawa.
Okey, maklumat. Okey, yang ni ya cikgu bawa tadi nampak. Yang ini cikgu bawa. Ini pun ada maklumat ni, kita kena bawa. Okey, dan terakhir sekali ialah yang hujung ni. Nampak tak cikgu bawa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian cikgu pindah maklumat ni. Okey. Dah. Okey. So sekarang kita tengok. Tengok sekarang yang hujung sekali ni, penghujung ni, kita ada titik E. Bermakna E ni daripada A sampai ke B atau sampai ke D. Samalah pandangan atas So mana A kita? A di sini. Ni titik A. Tengok cikgu bawah. A. Titik A di sini. Bila kita bawa titik A, kita bawa di atas, kita bersilang. Nampak A kita bawa. Titik A juga di sini kita bawa. Sentuh 45 darjah. Kita tarik, kita dapat A. Tu cara mencari titik A. Boleh? Titik D. D di atas A. Okey, D di atas A. Garisan ni A ke D. Jadi D mana cikgu? D. Sini D. Tarik naik atas. Okey, garisan. Ini D bawa. Tengok. D. D. Bawa naik. D. Okey, di sini D. Macam itulah. Jadi A dengan D satu garisan lurus. Bila pandang dari atas. A dan D satu garisan lurus. So, kena nyatakan garisan lurus tersebut. Objekkan. Itulah dia membentuk peta awak E. Jadi kita tahulah cikgu tadi nak tunjuk macam mana mencari titik berdasarkan kaedah mencari titik yang mana saling berhubungan antara satu titik pada titik yang lain. Sebenarnya titik D di sini dan di sini dan di sini adalah titik yang sama, lokasi yang sama. Tetapi dalam lukisan kita nampak berbeza sebab cara arah pandang kita. Pada pandangan hadapan, pandang dari sini, D-nya di sini. Pada pandangan sisi kanan, D-nya di sini. Bila pandang dari atas, D-nya di situ. Jadi kita dah ada E, permukaan E. Seterusnya kita nak cari permukaan F. F dataran ni, membentuk dataran. F dataran ni membentuk dataran. So mula kat sini lah F, penghujung E ni. Okey. So kat sini, okay. Katakan sini A, B, C, D, E, F, G. Katakan titik G di sini, G kecil. Sini G kecil. G kecil G Sekat sini ialah titik G awak. Bila tarik jumpa G. Okey, so kita tarik, kalau dah tahu tu senanglah. Ni penghujung dia di sini. Kemudian kita nak pergi penghujung ni ialah mana? Pada penghujung C ni. Nampak tak penghujung C? Penghujung C kita tarik. Okey, kita sambung. So penghujung C di sini. Boleh? Kemudian dia berhenti di mana? Nak masuk bentuk okey, sampai kat sini, titik ni. So titik ni mana cikgu? Titik ni di sini. So bila awak tarik naik atas, titik tu di situ. Okey, kemudian dia pergi ke hujung, membentuk permukaan D. Permukaan D pada pandangan sisi kanan. So tariklah hujung, tarik butiran tersebut. Okey. So titik ini katakan titik G, katakan titik H. Cikgu ambil H. Kat sini hujung ni penting, titik H. Mana titik H cikgu? Titik H di sini ya. Bukan di sini titik H. Bukan kat depan, dia dekat. Bila pandang sisi pandang hadapan, H ialah belakang, sebelah. Bukan kat ujung, kat sini. Jadi H tarik, kat mana H? Sini H cikgu. Okey. Jadi kat ujung sana sampai sinilah. Okey, jadi kita dah dapat. Okey. Kita akan membentuk macam L. Okey. 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 Itu ialah permukaan apa ni? Ini permukaan F. Ada tertinggal lagi tak cikgu? E dah dapat, F dah dapat, dan ada tertinggal. G tertinggal cikgu. G. So permukaan G di mana? Bila pandang dari atas, ini dataran permukaan G pada pandangan hadapan. So kat sini permukaan G. So tariklah permukaan G, tarik. Lokasi dia mana cikgu? Lokasi dia di G bertemu dengan B. Permukaan G bertemu dengan permukaan B. So tarik butiran dia kat sini. Okey, di sini. Nampak tak? Permukaan ni permukaan B. Dan bila tarik, okey, kita nampak sini titik. Jadi bentuk je lah. Pada pandangan dari atas dia satu permukaan. Okey. Jadi kita hitamkan.
Hitamkan. Pensel cikgu ni pun dah tak berapa nak tajam. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu lukiskan ini ialah F, E, F dan kat sini ialah titik G. Apa ni, permukaan G. Nampak tak? A, kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D, B, C, D, E, F, G. E, F, G. Okey, selesai lukisan kita untuk soalan nombor 8. So, awak boleh cuba soalan nombor 8 dan awak boleh cuba kaedah soalan nombor 9. Sama je lah kaedah. Cuma dekat sini dia suruh lukis apa? Pandangan atas dan sisi kiri. So, pandangan atas dan sisi kiri. Bila pandangan atas dan sisi kiri, ini bermakna sisi kanan, ini sisi kiri. Jadi pandangan atas dia tak tulis bawah ni sisi hadapan. Bila tak tulis hadapan, makna pandangan atas di sini, ni sisi kanan sebagai pandangan hadapan dan ini adalah sisi kiri. So, pandangan atas awak di sini. Ini pandangan atas awak. Bukan di sini ya. Bukan macam ni. Di sini pandangan atas, di sini sisi kiri. Untuk soalan nombor 9. Boleh cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.